dalam ikut tanggungjawab memajukan negara, agama dan bangsa yang sanjung tinggi dan disegani di bawah pentadbiran dan naungan. Allahumma ya malikal mulk ya zal jalali wal ikram, Engkau tambahkan lagi kejujuran dan keikhlasan kepada kami semua. Engkau berkatilah hidup kami, Engkau tambahkan lagi keagamaan ke dalam diri kami untuk terus menampung bakti dan jasa di atas muka bumi ini. Semoga usaha dan kerjasama di antara SMFN dan pelanggan yang terlaksana beroleh manfaat dan berurusan di dalam kejayaan. Ya Allah, rahmat-Mu kami pohonkan, kasih sayang-Mu kami harapkan. Jadikanlah hidup kami di dunia mendapat keberkatan dan di akhirat mendapat keredaan. Allahumma ya Halim ya Wadud, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu sebagai panduan. Anugerahkanlah kami kekuatan dan keupayaan untuk merangka strategi dan perancangan yang berkesan bagi mencapai kecemerlangan dan kesejahteraan serta matlamat sebagaimana yang kami harap dan cita-citakan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika 'anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanir rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-mu'min al-aziz al-jabbar al-mutakabir al-khaliq al-wahid
Jakam Gus. Malu. Jadi ini saya kata serius betul ni. Mati lah masuk YouTube. Okeylah. Hari ini saya memilih cerita berkenaan sejarah Nabi dan juga hubung kaitnya dengan Bani Israel, dengan Yahudi lah. Jadi dipendekkan cerita ini bermula pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni Nabi Ibrahim ni kalau ikut cara dia berdakwah dia sangat bijak, di mana berhala-berhala yang besar ni Nabi Ibrahim pecahkan satu demi satu, tapi dia tinggalkan satu berhala yang besar. Jadi berhala yang besar ni dia simpan tukul di tangan berhala yang besar tersebut, dan dia menyatakan kepada kaum-kaumnya bahawa berhala yang besar tersebutlah memecahkan berhala-berhala yang kecil tu. Jadi kaum ini memanglah tidak percaya kan, sebab berhala itu mana boleh bergerak kan. Jadi Nabi Ibrahim pun dihukum dengan dibakar. Dan pada masa tersebut ada satu Nabi yang memerhatikan hukuman tersebut, iaitu Nabi Lut. Seperti yang kita tahu, Nabi Ibrahim tidak matilah pada saat tersebut kan. Sebaik saja Nabi Lut menyaksikan hukuman tersebut, Nabi Lut pun beriman bersama-sama dengan Nabi Ibrahim. Kawasan yang di mana Nabi Lut ni berdakwah adalah dikenali sebagai Sodom. Sebab itu kita sekarang bila kita dengar liwat-meliwat ni dikenali sebagai Sodomi. Sodomi itu sebenarnya berasal daripada kawasan yang didakwah oleh Nabi Lut. Jadi bila Nabi Ibrahim didenda, dihukum tidak mati, Nabi Ibrahim pun berhijrah melarikan diri ke Mesir, berlindung di bawah Raja Mesir Fir'aun pada masa tersebut. Dan sebelum tu Nabi Ibrahim pun berkahwin dengan Sarah. Sarah ni sebenarnya adalah seorang yang tidak boleh beranak pada masa tersebutlah. Dan pada masa di Mesir pula, Fir'aun pada masa tersebut memuliakan satu hamba pada Nabi Ibrahim, iaitu Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun melahirkan Nabi Ismail. Dan selepas beberapa masa tersebut, Nabi Ibrahim pun dapat mimpi, Nabi Ismail dapat mimpi bahawa dia perlu dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Jadi selepas tu Nabi Sarah pula, yang pada masa tersebut dikatakan tidak boleh beranak, tidak mandul, didatangi oleh dua orang malaikat yang berjumpa kepada Nabi Ibrahim. Tapi Sarah tersebut pada masa tersebut tidak tahulah, mengatakan bahawa Sarah ni akan melahirkan satu Nabi, iaitu Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak ni setelah kematian Nabi Ibrahim, mereka semua melarikan diri ke satu kawasan. Nabi Ishak pada masa tersebut telah melahirkan Nabi Yaqub. Jadi proses di mana Nabi Ishak dan Nabi Yaqub tu melarikan diri ke satu kawasan disebut sebagai Isra. Isra ni adalah perjalanan malam. Jadi di situlah bermula istilah Israel, Bani Israel. Jadi selepas Nabi Ibrahim meninggal, lepas tu Nabi Ishak dan Nabi Yaqub berhijrah. Nabi Yaqub melahirkan 12 orang anak, dan salah seorangnya adalah Nabi Yusuf. Di mana adik-beradik Nabi Yusuf ni semua berdengki, hasad dengki dengan Nabi Yusuf, sebab Nabi Yaqub ni sangat menyayangi Nabi Yusuf berbanding dengan adik-beradiknya yang lain. Dan di mana setelah kejadian tersebut, adik-beradik Nabi Yusuf ni berancang untuk membunuh Nabi Yusuf, di mana dia ditinggalkan di dalam sebuah perigi dan tidak ada orang lah, dan ditinggalkan. Dan adik-beradiknya ini mengatakan dengan Nabi Yaqub bahawa adiknya, adik bongsunya telah mati. Dan pada masa tersebut, pergi tersebut pergi di dalamnya Nabi Yusuf itu didatangi oleh seorang petani daripada Mesir. Jadi dia pun ambil Nabi Yusuf dan dijual di Mesir. Dan setelah kejadian tersebut, Nabi Yusuf ni menggunakan kebijaksanaannya dengan bermacam-macam kisah lah. Zulaikha hakim, dan dia pun menjadi governor di Mesir. Selepas menjadi governor, Nabi Yusuf pula meninggal dunia. Selepas dia meninggal dunia, Bani Israel pada masa tersebut, Yahudi lah, berpecah belah. Jadi memberontak. Lepas tersebut
setelah berapa lama kisah muncul satu lagi Nabi, yaitu Nabi Daud. Nabi Daud lah yang membimbing semua Bani Israel ini menjadi satu pasukan yang kuat. Sebab apa? Nabi Daud ni adalah tentera, panglima tentera. Dia memang ada apa ni kebolehan untuk memimpin lah. Selepas Nabi Daud, lahirlah anak dia, iaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang membina Haikal Sulaiman. Jadi bila kita turuti kisah-kisah tersebut, apa yang Yahudi simpulkan bahawa adalah Yahudi ni adalah satu bangsa yang sangat mulia, bangsa yang yang memang Tuhan kurniakan kemuliaan, sebab nabi-nabi tersebut lahir daripada bangsa-bangsa ni, daripada Ibrahim, Yakub, Ishak, Yusuf, Daud dan juga Sulaiman. Selepas tu ada lagi lah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, John the Baptist kalau orang putih, dan juga Nabi Isa. Jadi selepas pembinaan Haikal Sulaiman, Nabi Sulaiman pula meninggal dunia dengan berlaku lagi siri-siri pemberontakan, perpecahan, berpecah-pecahlah pula Bani Israel. Selepas itu didatangi pula oleh pasukan Rom. Jadi ini adalah siri kemusnahan Palestin, Jerusalem. Pertama tersebut adalah Jerusalem. Yang pertama, siri kemusnahan Jerusalem adalah selepas Nabi Yusuf meninggal, mereka berpecah-pecah. Lepas tu di Mesir, Bani Israel dijadikan hamba. Itu siri kemusnahan yang pertama. Siri kemusnahan yang kedua adalah bila mana Jerusalem diserang oleh Rom, dan juga Bani Israel ni Yahudi disalib, dibunuh dan juga disalib. Jadi selepas kisah-kisah tersebut, kemusnahan yang kedua ialah yang Saliuddin Ayyubi. Itu kemusnahan yang ketiga lah. Jadi selepas sampai sekarang ni, Yahudi dan juga asalnya Bani Israel, sekarang Yahudi memerintah baliklah kawasan tersebut sampai sekarang yang dikenali sebagai Baitul Maqdis. Jadi ialah itu sajalah. Itu sajalah. Saya suka baca buku. Jadi kalau yang salah tu betulkan sajalah.